Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita bagi bab yang kedua, tingkatan 5, iaitu bab tekanan. Okay, standard kandungan yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah tekanan gas. Okay, pada kelas yang lepas, iaitu pada hari Jumaat, kita dah bincang berkaitan dengan tekanan atmosfera. Dan juga kita telah bincangkan alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera, iaitu dinamakan sebagai barometer. Barometer mercury, barometer 14 dan juga barometer aneroid. Okay, ada 3 alat yang digunakan. Kita juga telah bincang bagaimana untuk menyelesaikan masalah bagi tekanan atmosfera. Jadi pada hari ini, kita akan tengok kepada tekanan gas. Apa itu tekanan gas? Okay, apakah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas? Dan yang akhir nanti kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan gas. Okay, so yang pertama kita lihat kat sini alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas. Okay, nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas kita panggil sebagai manometer. Okay, manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas. Okay, radas ini digunakan untuk mengukur tekanan gas. Okay, apa yang ada dalam manometer? Manometer ni adalah terdiri daripada sebatang tiup kaca yang mengandungi cecair berwarna. Okay, dalam tiup kaca ni, kalau nampak kat sini, yang berwarna sinar kat sini, ni adalah tiup kaca. Okay, dalam tiup kaca ni akan diletakkan dengan satu cecair berwarna. Okay. Cecair tersebut boleh letakkan mercury. Boleh dia juga kita letakkan dengan air biasa, tetapi kita letakkan dengan pewarna. Okay, sebagai contoh darjah 2.3 ni. Nampak dia berwarna biru. Maksudnya dia letak satu pewarna yang berwarna biru. Okay, dia tiup kaca. Okay, andai kata tiada tiup kaca, kita boleh gantikan tiup kaca ini dengan tiup getah je. Boleh kita buat menggunakan tiup getah sahajalah. Sebagai model bagi manometer. Okay. Bagaimana manometer ni berfungsi? Bagaimanakah manometer berfungsi? Okay, kalau kita lihat kat sini dalam darjah 2.17, manometer air. Okay, kita gunakan manometer air. Maksudnya dalam manometer ini kita letakkan dengan air. Okay, berapa ketumpatan air? Kita dah belajar dalam kelas yang lepas, ketumpatan air adalah 1000 kilogram per meter padu. Okay, ketumpatan mercury 13,600 kilogram per meter padu. Okay, kita rujuk semula kepada manometer ni. Ni manometer air lah. Sebab kita letakkan air dekat dalam manometer ni. Dalam tiup kaca kita letakkan air. Kalau kita letak mercury, namanya adalah manometer mercury. Okay. Jika manometer ni diletakkan dalam keadaan biasa, okay, paras. Paras air bagi kedua-dua bahagian. Bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Ini kiri, ini kanan. Okay, kedua-dua bahagian level air ataupun paras air adalah sama. Ini menunjukkan bahawa kalau paras dia sama, maksudnya tekanan dia samalah. Tekanan sebelah kiri dan juga sebelah kanan adalah sama. Okey, kita lihat semula kepada gambar rajah B ni. Selepas disambung dengan suatu bekalan gas. Okey, manometer tadi sambungkan dengan satu bekalan gas menggunakan tiup getah. Okey, kita buka gas, kemudian kita dapat lihat bahawa parasnya tidak sama. Okey, parasnya tidak sama. Di sebelah kiri ataupun di point A, dia rendah, manakala di sebelah kanan levelnya tinggi. So kat sini dia ada wujud perbezaan dari segi ketinggian. Okey, dekat sini nantilah kita boleh ukur berapakah tekanan gas. Bagaimana kita nak tentukan tekanan gas? Kita akan lihat selepas ni. Okey, secara asasnya apabila kita lihat situasi begini, okey, yang A ni
tekanan dekat A dia mesti sama label, sama paras lah. Yang sama paras dengan dia ni, dia punya tekanan sama. So tekanan dekat A akan sama dengan tekanan dekat B ya. Tekanan di A sama dengan tekanan dekat B. Sebab kita cari paras yang sama. Okey. Berdasarkan rajah tadi, rajah 2.17, kita dapati bahawa tekanan di A sama dengan tekanan gas. Okey, tekanan di A, okey, tekanan dekat A ni sama dengan tekanan gas. Kenapa? Kerana dekat A ni dia mendapat tekanan daripada gas yang kita sambungkan. Okey. Bahagian atas adalah, tengok bahagian atas ni disebabkan oleh tekanan atmosfera. Okay, bahagian atas dapat daripada tekanan atmosfera. Kenapa? Kerana kawasan di atas ni terbuka. Tiup kaca tadi terbuka. Jadi dia hanya dapat tekanan atmosfera. Yang bahagian A, dia dapat tekanan daripada gas. Dekat B dia dapat tekanan daripada atmosfera dan juga tekanan daripada tekanan dalam cecair. Macam tu konsepnya adalah tekanan cair sebab berlaku wujud ketinggian. Sebab tu dalam 2.1 kita belajar tu tekanan cecair dahulu. Okay, tekanan di B adalah disebabkan tekanan oleh turus air. Tekanan di B adalah disebabkan oleh turus air iaitu H dan juga tekanan atmosfera. Jadi nak dapatkan tekanan dekat B, kita kira berapa kedalaman dia ataupun berapa nilai H. Macam mana kita nak tahu nilai H? Kita ukur berapa perbezaan di antara bahagian atas. Bahagian atas ni contoh kat sini O dengan P. Kita ukur berapa perbezaan dia. Okey, berapa perbezaan itu adalah merujuk kepada H. Okey, jika menggunakan air, maka unitnya adalah sentimeter air lah. Okey, contoh dari unit sentimeter air. Ini kan sebab apa guna air. Kalau guna air. Kalau guna mercury, unitnya akan jadi apa? Unitnya akan jadi sentimeter Hg. Okey. Unitnya akan jadi sentimeter Hg sebab guna mercury. Okey. Ini kita dah jumpa dalam 2.2 hari tu. Kalau masih ingatlah tekanan atmosfera. Okay, tekanan pada titik A dan titik B berada paras yang sama. Titik A dengan titik B tadi dia berada pada paras yang sama. Kat sini. Paras yang sama A dengan B. Jadi apabila paras dia sama, maka tekanan dekat A dengan B adalah sama. Okey, tekanan di A dengan B adalah sama. Sebab apa? Sebab paras dia sama. Jadi nak dapatkan tekanan gas macam mana? Kita tambahkan tadi tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera yang ada kat luar, campurkan dengan tekanan yang disebabkan oleh turus air ataupun tekanan bendali. Okay. Ketinggian H bagi turus air mewakili perbezaan antara tekanan gas iaitu tekanan dengan tekanan atmosfera. Okey. Dah masuk contoh. Okay, rajah 2.19 menunjukkan sebuah manometer mercury yang disambung ke kelalang gas yang termampat. Okay, rajah 2.19 menunjukkan sebuah manometer mercury yang disambung ke kelalang gas yang termampat. Okey, ni gas dia termampat. So kat sini ada 40 cm. Okey, dekat dalam ni dia guna apa? Guna mercury. Okey, guna mercury, manometer mercury dalam soalan. Okay, dia dah bagi dekat dalam maklumat dalam soalan, tekanan atmosfera adalah 76 cm mercury. So maksudnya tekanan atmosfera dari atas ni lah. Okay, tekanan dia adalah sama dengan 76 cm mercury. Ketumpatan mercury adalah
Rho sama dengan 13,600, manakala percutan graviti G sama dengan 9.81 meter per saat. Itu maklumat yang ada dalam soalan. So berapa dia punya ketinggian turus kat sini? Ketinggian turus adalah hash adalah bersamaan dengan 40 sentimeter. Okay, soalan yang pertama. Berapakah tekanan gas termampat? Itu dalam unit sentimeter mercury. Macam mana tadi? Yang tu nasi apa weh? Lemak. Tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera dicampurkan dengan tekanan disebabkan oleh ketinggian turus. Ketinggian turus dalam unit sentimeter Hg. Sebab apa sentimeter Hg? Sebab dia dah bagi kat sini sentimeter Hg. Dia guna mercury. So sama dengan berapa tekanan atmosfera yang diberikan dalam soalan? 76 sentimeter mercury. Okey, berapa dia punya panjang turus? Panjang turus kita tengok kat sini perbezaan antara bahagian kanan dengan bahagian kiri iaitu 40 cm. 40 centimeter mercury. So kita tambahkan saja nilainya adalah bersamaan dengan 116 centimeter mercury. Okey. Soalan minta dalam sentimeter mercury. Cukuplah sampai di sini sahaja kita kirakan dia. Okey. Ada masalah? Tak ada kan? Sebab senang, simple sahaja. Okey. Tekanan gas dalam unit sentimeter mercury adalah 116 centimeter mercury. Okey. Kita akan gunakan jawapan daripada A. Kita akan gunakan dalam soalan B. Okey, soalan B, hitungkan tekanan gas termampat. Itu dalam unit Pascal. Okey, tadi kita dah dapat tekanan gas dalam unit sentimeter mercury adalah 116 centimeter mercury. Okey, sentimeter mercury ni sekarang kita nak convertkan dia kepada unit Pascal. Jadi macam mana kalau kita nak tukarkan kepada unit Pascal? Kita gunakan rumus apa? Rumus tekanan adalah sama dengan Rho hash G. Okay. Kena ingat. Hash kat sini, rho kat sini, hash kat sini mesti dalam unit meter. Dalam unit meter. Jadi 116 cm kena tukar dahulu ke dalam meter. So, hash sama dengan 116 cm. Tukar kepada meter, dapat berapa? Dapat 1.16 meter. Okey, so kita gantikan nilai dalam rumus yang kita dah tahu. Berapakah ketumpatan? 13,600. Berapakah kedalaman turus dalam unit meter? 1.16. Berapakah nilai G? 9.881. Berapakah nilai yang dapat? Tekan ke kereta. Ada sebenarnya tekan ke kereta ke? Dapat 154,762.56 cikgu. Berapa? 154 762.56 Pascal. Okey, itu nilai tekanan gas. Itu apa? Nilai tekanan gas yang kita dapatlah. So tekanan gas kat sini adalah 1.5. Tekanan gas adalah sama dengan juga kita boleh tulis 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, itu tekanan gas. So maksudnya tekanan gas adalah lebih besar daripada tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera kita dah kira minggu lepas
Lebih kurang 103 je lebih kurang kan. So maksudnya tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Okey, C. Adakah jawapan yang diperoleh di A dan B akan berubah jika tiup kaca itu mempunyai diameter yang lebih besar? Okey, jawapannya apa? Jawapannya tidak. Okey, jawapannya tidaklah. Okey, diameter tidak mempengaruhi tekanan kan. Sebab sebelum ni kita belajar tekanan dalam cecair, yang mempengaruhi tekanan tu adalah density dia kan. Ketumpatan dia. Lainlah kalau kita gantikan mercury dengan air. Kita gantikan mercury dengan air, dia akan berlaku perubahan pada tiup kaca. Pada tinggi turus tu. Okey, jadi jawapannya adalah tidak. Okey. Okey, tidak berubah kerana tekanan dalam cecair tidak bergantung kepada luas permukaan. Okey, itu jawapan yang tadilah. Kita pergi tengok dulu sedikit sekarang ni lah. Sekarang ni kita gunakan digital manometer je. Pada masa kini manometer mercury jarang digunakan kerana mercury ni seperti mana yang kita tahu, dia adalah satu cecair yang sangat toksik. Manometer digital yang menggunakan transducer tekanan lebih biasa digunakan kerana mudah alih dan boleh memberikan bacaan yang lebih jitu, bacaan yang lebih tepat. Kita gantikan dengan manometer, digital manometer. Tengok contoh yang kedua. Rajah 2.2 menunjukkan sebuah manometer mercury yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam paip aliran udara. Okey, kat sini ada paip aliran udara. Udara bergerak, mengalir kat sini. Kemudian dia tunjukkan bacaan perbezaan dia 25 cm. Berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam paip dengan tekanan atmosfera dalam unit sentimeter mercury? So, berapakah perbezaan dia? Perbezaannya adalah 25 cm mercury. Perbezaannya adalah 25 cm mercury. Okay, B. Jika tekanan atmosfera ialah 75 cm mercury, berapakah tekanan udara dalam paip dalam unit Pascal? Okay, kita dah tahu tadi tekanan, perbezaan tekanan. Dia tanya perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan kita tengok sahaja nilai dekat sinilah. Nilai hash tu. Itu menunjukkan kepada perbezaan dia. Okay, jika tekanan atmosfera yang kita nak pergi kat B pula, tekanan atmosfera 75, berapakah tekanan udara? Sama juga tadi, tekanan udara ataupun tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera campur dengan tinggi turus. Hash. Okay, so kita dapat 75 cm mercury tambahkan dengan 25 cm mercury. Dapat berapa jawapan dia kat sini? Dapat 100 cm mercury. Okey, dia nak dalam unit apa? Dalam unit Pascal. Sama juga kaedahnya tadi. Macam mana nak tukar kepada unit Pascal? Guna P sama dengan rho hash V. Berapa rho? 13,600. Berapa hash? 100. Hash dia 100. Okay, hash ni kita ambil yang ni. Okay. Hash kat sini, kita ambil dia punya bacaan yang tadi lah. Kita tambah. Okay, dan dapat G 9.81. So, jawapan akhir adalah bersamaan dengan 13,000. Satu, tiga, 1, 3, 3, 4, 1, 6, cikgu. Pascal.
Iman. Iman. Record ni. Ni hari luar. Saya senyum pula. Okey, dekat mana kita berhenti tadi? Jawapan Nak tukar dia kepada Pascal. Terkeluar. Ha. Apa? Dekat Soalan P B. sama Nak dengan tukar Pascal. jadi Soalan B. Pascal. Nak tukar kali Pascal. Yang B ni lah. Ha. Ya. Okey. So saya bercakap seorang-seorang rupanya tadi. Ha? Lost connection. Patutlah senyap. Ha? Okey, dah tukar. Gunakan P sama dengan row HG. Hash pastikan tukar kepada unit meter. Okey, so akan dapat jawapan 133,416 Pascal. Cikgu, Ya. yang tekanan udara ni dekat mana cikgu? Oh, tekanan udara tu dekat dalam pipe tu lah. Dekat dalam pipe. Pipe. Ni kawasan ni. Ni kan udara ni udara. Udara ni bergerak. So dia masuk kat sini. Ni pipe ni kawasan pipe. Nampak ni nampak? Kawasan pipe kan? So tekanan udara ni yang kawasan ni lah. Kawasan dalam pipe ni. Dia tekan dia punya mercury ni. So mercury tu naik. Yang atas ni tekanan atmosfera. Kalau soalan yang tadi cikgu dekat dalam gas tadi yang cikgu. Yang kalau tekanan gas kat soalan nombor Yang 1 tadi gas dekat mana tadi? Ni tekanan gas kat sini, tekanan gas dia. Ni gas. dekat dalam nampak? Dalam ni lah, dalam bekas ni. okey cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, ni nilai yang kita dah kira tadi, dapat penyelesaian. Okay, pergi kepada praktis formatif. Okay, praktis formatif 2.3. Okay, rajah 2.21 menunjukkan sebuah manometer air yang disambung kepada sebuah kelalang gas. Okey, ni kelalang gas. So kat sini ada gas. Gas ni nanti dia akan berikan tekanan lah pada manometer ni. Dan manometer ni dia guna apa? Guna air. Manometer ni guna apa? Guna air. Bukan lagi guna mercury. Soalan yang pertama, bandingkan tekanan gas dalam kelalang dengan tekanan atmosfera. Okey, kalau kes yang macam ni, kita nampak yang kawasan gas dia rendah, kawasan atmosfera dia tinggi, maka kalau kita nak bandingkan tekanan gas adalah lebih besar daripada tekanan atmosfera. Okey, kenapa? Sebab gas ni dia boleh tolak cecair naik ke kawasan kawasan yang tak ada gas, tekanan atmosfera. Maksudnya tekanan gas ni lebih kuat lah berbanding dengan tekanan atmosfera. Sebab tu dia boleh tolak naik lebih tinggi. Okey. Kalau kes dia macam ni,
Okay, ni sambung dengan gas. Kes dia kat gas tinggi, dekat atmosfera ni rendah. Okay, kalau kes yang macam ni maksudnya tekanan gas kurang daripada tekanan atmosfera. Okay, untuk yang kes ini tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Okay, rajah yang saya buat yang kedua ni. Okay, cecair dia tinggi dekat kawasan. Cecair tinggi di kawasan highlight. Tak nampak pula. Ni. Anggaplah ni Oops. Okay, tekanan dekat kawasan gas ni, dia punya paras air dia tinggi dekat gas. Dekat atmosfera ni, kawasan terbuka ni, dia punya paras air rendah. So kat sini maksudnya tekanan atmosfera lebih besar daripada tekanan gas. Okay, kalau saya sambungkan satu lagi rajah, ada gas. Okay, ada juga manometer tadi. Dan paras air dia, kiri dan kanan sama. Paras dia sama. Maksud kat sini, tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera. Okay? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Senyap je, sekarang lost connection lagi. Okay, boleh ya. Nanti saya beritahu macam mana kita nak dapat pengiraan pula. Okay, B. So yang A tadi kita dah dapat jawapan, iaitu tekanan gas adalah lebih besar daripada tekanan atmosfera. Okay, B. Nyatakan perbezaan antara tekanan gas dan tekanan atmosfera dalam unit meter air. Unit meter air. So macam mana kita nak tahu perbezaan tekanan? Kita tengok berapa perbezaan tinggi turun. Kita tengok hash ni. Okay, so kita tahu berapa hash, kita tahulah perbezaan tekanan dia. Tapi dia minta dalam apa? Dalam unit meter. So kita nampak kat sini, kita nampak ada 36 cm, betul tak? Jadi kita tukar pada unit meter. 0.36 meter. Unit apa dia nak? H2O. Kenapa H2O? Sebab dalam tiup ni kita gantikan tadi dengan air. Dalam tiup ni air. Sebab tu unitnya adalah H2O. Okey, kemudian C, hitungkan tekanan gas dalam unit Pascal. Okey, so nak kira tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera. Campurkan tekanan disebabkan oleh turus air tadi. Okay, berapa tekanan atmosfera? Dia dah bagi dalam soalan. Tekanan atmosfera ialah 10.3 meter air campur dengan tekanan yang disebabkan oleh turus air tadi. Berapa? 0.36 meter air. Okay, so tekanan gas yang kita dapat dalam unit meter air adalah 10.66 meter air. Okey, so apabila dah dapat dalam unit meter air, macam mana nak tukar kepada unit Pascal? Gunakan rumus H rho G. Rho H G. So rho kat sini, ketumpatan kat sini adalah ketumpatan apa? Ketumpatan air. Ketumpatan air 1000. H dia kita ambil yang nilai ni lah 10.66 ni. G 9.81. Okay, so berapa jawapan? Seribu. 6 darab 9.81. Okay, dapat 100. 4, 5, 7, 4, 574.6. Unitnya adalah Pascal. Okey. Boleh kat sini? Senang je kan?
Soalan nombor 1. Boleh cikgu. Okey. Soalan yang kedua. Apakah kelebihan penggunaan manometer merkuri berbanding dengan manometer air? Kalau kita ingat sekali, apa yang saya cakap pada hari Jumaat yang lepas, kalau gunakan barometer kan, dalam tekanan atmosfera. Okey, kalau untuk barometer merkuri, kita hanya perlukan tiup kaca yang panjangnya 1 meter je, cukup. Tapi kalau guna air, kita perlukan satu tiup kaca yang melebihi 10 meter. Barulah dia dapat menghasilkan tekanan yang pemanjangan yang betul lah yang sesuai. Okey, so apa kelebihan menggunakan manometer merkuri ni? Pertama, kerana dia boleh mengukur tekanan yang lebih tinggi. Kenapa boleh ukur tekanan yang lebih tinggi? Kerana merkuri adalah cecair yang lebih tumpat. Okay, yang kedua, kenapa merkuri manometer lebih sesuai? Sebab tidak memerlukan tiup yang terlalu panjang. Dan yang ketiga, kadar penyenjatan merkuri ini lebih rendah daripada kadar penyenjatan air. Ini sebab kenapa kebanyakan manometer merkuri digunakan berbanding dengan manometer air. Okay, walau bagaimanapun, seperti mana yang telah dijelaskan tadi, merkuri ni adalah satu bahan yang toksik, jadi telah digantikan dengan satu alat manometer digital. Okey. Dalam exam perangkat SPM, awak kena tahu bagaimana untuk mengukur, bagaimana untuk mengira dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tekanan gas menggunakan manometer merkuri. Sebab tu kita belajar. Okey, seterusnya praktis formatif 2.3. Sebuah manometer merkuri disambung kepada sebuah silinder keluli yang mengandungi gas termampat. Tekanan gas termampat dan tekanan atmosfera masing-masing. Okey, dia bagi apa maklumat yang kita ada? Maklumat yang ada tekanan gas. Tekanan gas dan juga tekanan atmosfera. Okey, tekanan gas masing-masing ialah 180 kilopascal. Tekanan atmosfera adalah 101 kilopascal. Hitungkan perbezaan ketinggian antara dua turus merkuri dalam manometer itu. Okey, soalan minta terangkan, cari perbezaan. Okey, jadi tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera. Tadi kan campur dengan hash ketinggian hash betul tak? Hash ni. Ya. Okay, so tekanan gas berapa kat sini? 180 kilo pascal. Tekanan atmosfera 101 kilo pascal. So kita akan dapat hash. Hash nanti akan kita boleh cari hash sebab tekanan. Ya, tekanan yang disebabkan oleh ketinggian. pH ni adalah tekanan yang disebabkan oleh ketinggian turus. So berapa tekanan yang disebabkan oleh ketinggian turus? Tekanan yang disebabkan oleh ketinggian turus adalah 180 kilopascal tolak dengan 101 kilopascal. So bersamaan dengan 79 kilopascal. Okey, so daripada sini kita gantikan. Tekanan ada sama dengan rho hash G. Okey, so tekanan kat sini adalah tekanan 79 kilopascal ni. Sama dengan berapa tekanan? Ketepatan, rho ketepatan 13,600. Okey, so hashnya kita nak cari G ada 9.81. Jadi hash adalah bersamaan dengan 79 kilo ribu bahagikan dengan 13,600 darabkan dengan 9.81. So dapat lebih kurang berapa? Lebih kurang 78. 79,000 bahagi 13600
0.59. Okey, 0.59 meter. Meter. Okey, lebih kurang ya. 0.59 meter. Itulah ketinggian tu. Terus maksudnya ada taman contoh. Okey, tinggiannya adalah tinggi kat sini adalah 59 cm. 59 cm. Cikgu, yang pH tu merujuk pada apa cikgu? Ketinggian Tinggian yang disebabkan oleh turus ni lah kat sini kan tadi. pH kan cikgu? Tekanan yang disebabkan oleh pH. P Pressure. Oh, okey. pressure yang disebabkan oleh ketinggian turus tu. Okey cikgu. Saya. Okey. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan lagi nak tanya. Cikgu, Ya, yang tekanan bendali tu cikgu. Maksudnya dia sama tekanan dengan bendali. head. Macam mana? Tekanan bendali tu dia sama dengan tinggi tu cikgu. pH. Tekanan bendali. pH tu tekanan yang disebabkan oleh bendali lah. pH tu ada tekanan yang disebabkan oleh bendali tadi. Okey. Terima kasih cikgu. Ha. Okey, rumusan sekarang ni manometer kan. Sekarang kes yang pertama dia ada beberapa kes. Kita ulang semula. Okey, ni gas. Sambung kepada manometer. Saya akan buat 3 lah. 3. Gas. Sambung dengan manometer. Dan yang ketiga. Okey, kes yang pertama tadi yang kita banyak buat. Yang kita banyak bincangkan adalah level dia. Okay, level dia macam ni kan. Okay, so nampak hash dia kat sini, level dia. Okay, so kalau kes yang pertama ni, tekanan gas adalah lebih besar daripada tekanan atmosfera. So macam mana nak dapat tekanan gas? So tekanan gas dapatkan tekanan ATM dicampurkan dengan H dia kan. Ni cara nak dapatkan tekanan gas jika tekanan gas tu lebih besar daripada ATM. Dan tekanan atmosfera. Okey, kalau kes dia level dia sama. Okay, level di sebelah kanan kiri yang sama, maksudnya tekanan atmosfera adalah sama dengan tekanan gas. So macam mana nak kira tekanan gas? Macam biasalah, tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera. Okay, ni biasa. Yang ketiga, kes di mana tekanan gas dia berbeza macam ni. Okay, dia berlaku ketinggian pada level dekat gas tu lebih tinggi berbanding dekat yang terdedah kepada atmosfera. Okay, kes yang ketiga ni, tekanan atmosfera adalah lebih besar daripada tekanan gas. Jadi kalau kita nak cari berapakah tekanan gas,
Okey, berapakah tekanan gas? Maksudnya tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera tolak dengan H. Dia tolak. Okey, so ada tiga perkara yang boleh ambil perhatian. Pertama, yang nombor 1 dengan yang nombor 3 lah. Bagaimana kita nak dapatkan tekanan gas tersebut. Okey, ada apa pertanyaan untuk kelas hari ni? Okay, soalan senang ni kan? Soalan senang hari ni. Perkara yang simple. Nanti kita akan teruskan hari Jumaat ataupun boleh buat kelas malam ke? Minggu depan saya tak ada. Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Boleh. Allah boleh. Sentiasa